memudahkan kita hari-hari berikutnya insya-Allah dengan mengerti Allah Ta'ala di pagi-pagi hari begini dan dimulakan dengan hari yang baik ini insya-Allah dengan kefarduan ke atas kita. Tuan-tuan dan para hadirin sekalian, pagi ini saya nak melihat beberapa mutiara yang tersebut di dalam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Minhajul Qasidin dalam bab yang simple saja, iaitu bab adab-adab makan. Pasal raya ni kita cerita pasal makan sikit. Very sebenarnya simple saja. Cuma kita nak melihat beberapa perkara yang perlu kita perhatikan tentang adab-adab makan. Dalam bab ke-8, adab-adab makan, berkumpul, mengadap hidangan, bertamu dan seumpamanya. Nabi SAW telah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'un syarran min batnin. Hasbu ibn Adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Seburuk-buruk bekas yang dipenuhi oleh anak Adam ialah perutnya. Cukuplah bagi anak Adam dengan beberapa suapan yang boleh menegakkan tulang belakangnya. Sekiranya tidak mungkin, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/4. Itu satu Ibnu Qudamah. Tempat yang paling manusia suka penuhi dengan benda yang buruk-buruk ialah perutnya. Mana makan? Sebenarnya makan ni, perut kita ni apa kita tak isi? Apa kita tak isi? Semua kita isi. Semua kita isi. Kalau bekas besin, kita taruh daging-daging je lah, sayur-sayur je lah, macam-macam benda. Tapi kalau perut kita taruh apa? Nasi, mi, nasi lemak, benda pedas-pedas. Bukan benda pedas, benda busuk-busuk pun kita taruh juga kat situ. Kau tak selera. Saya berpengalaman jumpa seorang Arab. Dia mengembara di Kelantan ni, dari saya jumpa dia masa di Mesir. Dia kata dia memang keliling Malaysia lah, memang budaya Malaysia dia memang masak lah, semua dia jalan semua macam style orang Mak Saleh sikit lah dia ni, backpacker. Dia kata orang Melayu ni makan benda yang busuk-busuk lah, dia kata. Dia senang cerita, dia kata yang pelik-pelik, yang busuk-busuk. Benda yang dah diperam lama-lama. Dia sampai Kelantan, dia kata budu. Tapi itulah sedap kan. Budu. Wow. Lepas tu benda yang pedas. Benda pedas. Dia kata nak makan pun tak boleh. Dia kata tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Pedas. Lepas tu dia cuba explain dekat makanan yang bagi saya, bila dia sebut tu bau busuk, lepas tu berlendir, lepas tu dia sebut macam-macam benda. Bagi saya agaknya itulah dia sebut tu tempoyak lah kan. Agaknya itu tempoyak. Jadi sebab tu Rasulullah kata ma mala ibnu Adam wi'a'un syarran min batn. Seburuk tempat kita taruh ialah, dan sebenarnya itulah punca sebenarnya segala penyakit. Betul tak? Segala penyakit, itulah punca segala penyakit. Penyakit kita didatang daripada perut. Saya ada pergi satu
tukar urut berumur lah. Bukan berumur sangat, dia tukar urut lah. Dia kata dia tak urut kat lain. Dia kata tak buat kerja lain. Saya urut perut saja, dia kata. Saya akan tekan perut sampai perut ni jadi lembek, sampai perut tu berjalan dengan baik. Perut sampai dia naik atas perut. Saya bimbang juga. Tapi yang sebelum saya tu macam dia naik atas perut. Tapi saya bila dia nak naik atas perut, saya kata saya tak mau perut. Kerana dia kata inilah punca segala penyakit. Inilah punca segala penyakit di perut. Oleh sebab itu kita jaga perut, puasa dan sebagainya. Kita kan tak ada pedas, tak sedap lah kan. So nak kena pedas. Kalau tak pedas, saya ada baru ni pergi jumpa doktor. Doktor kata awak ni macam GERD, penyakit GERD. GERD ni macam esophagus, tempat masuk makanan daripada mulut sampai ke perut tu, dia ada kunci, ada injap kat situ. Ada injap kat situ. Supaya makanan kita yang tengah diproses ini, gasnya tak naik ke kita. Kalau kita senawa kita naik. Jadi supaya benda tu tak naik, dia tertutup. Tapi jadi benda tu dah lemah. Jadi bila dia akan naik, dia jadi rasa nak sendawa, sebu, dan kalau boleh dia GERD lah dia panggil. Dia kata makan pedas. Memang kalau tak pedas tu tak sah lah. Ada seorang cerita Syekh, dia kata orang Melayu ni makan pedas. Jadi kita masa di Syekh daripada Ikhwan jemput makan rumah, datang rumah, jadi kita makan, dia makan lah. Bila dah habis makan, dia baca doa. Doa apa? Aftara indakumus shaimun, telah berbuka puasalah, makanlah. Di si makanan kamu ini orang yang saleh. Aftara indakumus shaimun, berbuka puasalah orang yang berpuasa ni. Wa akala ta'amakumul abrar, dan makanan kamu ni dimakan oleh orang yang abrar, orang yang baik-baik. Tapi dibaca apa? Wa akala ta'amukumul abrar, dan makanan. Tapi bila kita baca wa akala ta'amukumul abrar, maknanya makanan tu memakan orang soleh. Wa sallat alaihimul malaikah. Jadi bila dia baca macam tu, baris dengan wa akala ta'amukumul abrar, bukan wa akala ta'amukumul abrar. Jadi sahabat tanya lah, tamu-tamu tanya, pasal apa Syekh baca dengan wa akala ta'amukumul abrar? Oh, dia kata memang, dia kata sepatutnya saya makan makanan sekarang ni, makan saya kerana makan pedas sangat. Maknanya dia sifatkan makanan itu telah memakan orang soleh kerana pedas. So maknanya memang budaya Melayu memang pedas. Nah, dan pertama, adab-adab makan merangkumi adab sebelum makan, ketika makan dan selepas makan. Jadi Syekh ni menceritakan tentang adab-adab makan ni sebelum makan, selepas makan, sebelum makan, ketika makan dan selepas makan. Nah, adab-adab sebelum makan. Pertama, adab yang makan ialah dengan niat. Kita niat tak kalau makan? Ada tak kita niat? Kadang-kadang belum duduk lagi dah habis setengah pinggan. Mana niat apa? Tak sempat niat pun. Tak sempat niat pun. Sebab itu makan ni sebenarnya dia banyak tujuan. Banyak tujuan. Dan Allah menetapkan siapa yang berniat,
dapat pahala. Dia banyak tujuan. Ada orang makan kerana lapar. Tak cerita pasal pasal hakikat makan tu lah. Tapi orang kerana lapar. Ada orang makan bukan kerana lapar, tapi kerana sosial. Dah makan dah kenyang dah, tapi makan lagi kerana nak bersama-sama, nak berjemaah, nak status, nak apalah, nak status. Ada orang makan kerana budaya. Banyak makan ini budaya lah kan. Ada orang makan berbagai, dan bahkan istilah-istilah makan ni banyak lah kan. Kalau orang miskin, orang tak ada makan, tanya, ada makan tak? Ada makan tak? Kalau naik sikit status, dia kata apa? Nak makan di mana? Makanan tu dah tentu nak makan di mana. Nak makan di rumah ke, nak makan di hotel ke. Kalau yang tadi tu nak makan apa? Ada ke tak ada makanan? Nak makan di mana? Nak makan di hotel ke, nak makan atas kapal terbang ke, macam-macam tempat. Status. Kalau naik lagi, bukan saja nak makan di mana, nak makan siapa. Nak makan siapa? Amerika nak makan siapa sekarang? Makan. Jadi yang pertama, niat. Kerana innamal a'malu binniyat. Semua perkara-perkara sebegini, perkara ni semuanya terhenti atas niat. Dan dapat pahala niat. Walaupun benda ni mandin, benda ni benda biasa, benda ni adalah budaya, benda ni, tapi kalau tidak ada niat, maka tidak adalah pahala. Jadi kalau kita niat, ada pahala. Benda-benda yang umum begini perlu pada niat untuk membezakan, untuk membolehkan kita meraih pahala dari Allah Taala. Jadi makan dengan niat supaya menjadi kuat dan bertenaga untuk mentaati Allah Taala, dan bukan dengan tujuan mengecapi nikmat semata-mata. Tanda niat-niat tersebut betul ialah apabila ia makan sekadar dengan diperlukan sahaja, bukan sehingga kenyang. Bukti adanya niat umpamanya itu ialah dia tidak menghulurkan tangannya untuk mengambil makanan melainkan ketika lapar sahaja, dan dia akan berhenti sebelum kenyang. Sesiapa buat demikian, dia hampir-hampir tidak memerlukan doktor lagi. Dalam inilah. Di samping itu, dia hendaklah redha dengan rezeki yang ada dan tidak menghina rezeki yang sedikit, serta berusaha bersungguh-sungguh untuk makan beramai-ramai walaupun bersama keluarga dan anak-anak. Jadi satu dia dalam niat ni redha. Dia sebutkan satu redha. Kerana kita ni mencaci makan, tak redha. Tak redha dengan makanan yang ada di depan kita. Tidak rasa bersyukur dengan makanan yang ada di depan kita. Tidak rasa bersyukur dengan hidangan yang ada. Duk nampak yang lain-lain sampai bercerca makan. Rasulullah itu tidak bercerca. Rasulullah kalau dia nak makan, dia makan. Kalau tak pun dia tinggal saja. Dia tak makan. Tidak mencerca makanan. Redha. Kalau kita lihat sepinggan nasi lah. Kalau kita nak lihat betapa bersusah payahnya nak dapatkan sepinggan nasi petani begitu betul lumus, nak dapatkan butir-butir nasi itu. Betapa pengorbanan petani. Kita tahulah kalau tengok petani, saya memang orang Kelantan memang biasa dengan tanah padi ni. Susah zaman kecil dulu pun memang saya bergelumang dengan menanam padi. Daripada benihnya, daripada taburnya, daripada menggalanya, dan semua sampai jaga air macam-macam.
jaga musuh semua. Jadi begitu pengorbanan. Kalau kita lihat tu, kalau kita fikir tu, Masya Allah, kita dengan bayar RM1 saja sudah tersedia. Laut pula begitu juga, nelayan meredah lautan, bertarung, bersambung nyawa untuk mendapatkan ketulan-ketulan ikan sebegini. Sayur begitu juga petani. Jadi bila kita renung, bila kita tengok, layaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala tentang rezeki, redha dengan apa yang ada. Alhamdulillah, nasi apa, nasi kerabu, macam-macam benda, nasi lemak RM1.50, ada yang RM1 dah, RM1 pun ada, RM1 kita boleh dapat semua pengorbanan tersebut. Nah, yang kedua, adab-adab sebelum makan, membasuh kedua tangan sebagaimana disebut dalam hadis, kerana tangan tidak terlepas daripada kekotoran. Jadi basuh kedua tangan. Kadang-kadang kita ni basuh juga tangan, tapi sebenarnya kita bukan basuh, kerana kita basahkan tangan saja, bukan kita basuh. Ada budaya tu lah, bukan basuh, celup. Bawa bekas, celup tu satu tangan je. Tak tahu agaknya supaya dia jangan kering sangat nak pegang makanan kot. Dia celup. Dan dipusing juga tu. Celup tu mana orang tu celup, orang ni celup, orang tu celup, semua celup dalam tu semua. Basuh tangan lepas makan pun celup juga situ. Jadi sebenarnya bukan ikut sunnah. Cuma di sini hadis tentang basuh dua tangan ni, dalam Takhrij Ihya menyebutkan bahawa ini hadis yang di sini sebenarnya hadis yang dhaif, tetapi tidak terlampau dhaif untuk kita amalkan. Satu benda yang baik, insya-Allah. Yang kedua, yang ketiga, meletakkan makanan di atas kain hamparan safrah yang dihampar ke atas lantai. Ia lebih dekat dengan perbuatan Rasulullah SAW berbanding di atas meja makan. Ia juga lebih dekat pada sifat tawaddu'. Maknanya kalau Rasulullah SAW dia duduk di bawah, duduk di atas safrah tu, supaya apa-apa yang jatuh pun atas tu dan senang. Jadi kalau kita tengok budaya orang Arab pun macam itulah. Dia kebanyakan, tapi dia safrah, tapi dia ada makan talam ke whatever, kan, tahu makanan dan makan situ. Dulu masa saya anak kecil-kecil dulu, sekarang ni dah anak dah keluar semualah. Anak kecil-kecil semua makan dalam talam. Memang seronok kita makan dalam talam sama-sama. Ada cerita bila makan dalam talam ni, satu talam ni, kalau makanan sedap tu, dia ambil. Bila ditanya pasal apa, berkat tak tahu di mana. Semua kita nak ambil. Berkat dalam makanan ni tak tahu di mana. Masa sedap, masa tak sedap, prefer your bagi ke, berarti kita ambil sikit je. So itu tidak baiklah. Nah, pakai sufrah. Tapi ada ini disebut dalam Mukhtasar Syamil Muhammadiyah. Ini dia kata ini merupakan satu budaya lah. Kita kalau nak makan, kalau kita nak makan atas sufrah macam ni selalu memang, kalau roti tak apalah kan. Tapi kalau berkuah, kalau sup, macam mana nak makan atas sufrah macam ni? Tapi pun tak tahu kan, boleh juga, tak tahulah. Itu orang buat shell out tu kan. Shell out tu dia macam tu juga kan, dia berkuah juga, tapi dia meja tu semua beramun semua. Shell out,
Jadi agaknya ni tiru macam ni lah Syekh lah. Mungkin boleh jugalah. Tapi Syekh ini mengatakan satu budaya, jadi budaya yang baik. Duduk di atas hampiran dalam keadaan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kiri. Ini maknanya cara makan kita dah sebab tu orang tok guru ni makan macam Fir'aun. Sepatutnya kita duduk di lantai dan duduk atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Maknanya kita duduk macam gitu. Dan dalam huraian yang lain dia menyebutkan bahawa bila kita angkat kaki duduk macam itu, maka perut kita akan terhimpit sedikit. Bila kita terhimpit sedikit, kita cepat merasa penuh dan cepat merasa kenyang. Dan disebutkan dia akan menghilangkan, itulah maknanya boleh prevent daripada menjadi penyakit yang sebut tadi, GERD tu tadi, supaya kunci dia terkunci elok. Jadi itulah yang sebutkan dalam tempat-tempat yang lain. Nah, adab-adab ketika makan. Pertama, bermula dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berakhir dengan memuji Allah. Ini Bismillah. Samillah. Hadis Rasulullah SAW, Samillah wa kul biyaminik. Samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan kamu. Jadi sebenarnya budaya kalau Mak Saleh makan sudu langsung. So ialah mungkin bagi saya tidak salah makan dengan sudu. Cuma biyaminik, dengan tangan kanan. Kan setengah benda kena pakai sudu, setengah pakai tangan. Jadi saya tengok ramai juga orang bila pakai sudu, terutama orang yang panggil apa, kidal, mengiri. Dia mengiri. Bila mengiri, jadi dia bila buat kerja, kalau kemakan biasa dia makan dengan kanan. Tapi bila dia dah mengiri, bila dah buat kerja macam sudu nak suap tu, jadi dia ke belah kiri pula. Dengan sudu belah kiri. Kalau makan dengan tangan, dengan kanan. Tapi itu tidak boleh. So sebenarnya kita kena makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan, mengecilkan suapan dan mengunyahnya dengan baik. Ini kadang-kadang kita jarang nak perhatikan. Makan dengan tangan kanan, mengecilkan suapan. Kadang-kadang kita membesarkan suapan sampai penuh mulut. Dan yang paling mungkin ramai kita tidak buat ialah mengunyah dengan baik. Maknanya sampai dia betul-betul lumat dan dah menjadi tidak berketul lagi, baru telan. Barulah kerja orang dalam selepas itu kurang. Kalau tidak, itulah dia berangi kerana benda tu belum hancur betul lagi dan sakitlah. Dia punya esophagus yang track yang lalu nak sampai ke perut. Kerana apa? Kerana makanan tu masih lagi berketul-ketul dan tak kunyah. Dan disebutkan dalam banyak tempat Rasulullah SAW mengunyah belum daripada menelan 40 kali. Tapi ialah, saya ingat kalau roti keras tu dia 40 kali lah kot. Tapi kalau nasi lembek, kalau bubur, tak ada lah sampai 40 kali. Maknanya bukanlah kata satu sunnah kita semuanya nak kena 40 kali. Tapi nak menceritakan di situ, ilahnya di situ ialah supaya makanan itu hancur sebelum pada kita telan. Nah,
Yang ketiga, tidak menghulurkan tangannya untuk mengambil makanan yang lain sehingga dia menelan makanan daripada suapan sebelumnya terlebih dahulu. Kadang-kadang kita, itu yang jadi cepat kita makan tu, pasal kita bila dah masuk mulut, tangan kita dah ambil. Tangan kita ni bila kita dah masuk mulut, dah selesai tangan kita. Kita yang lain lagi. Sebenarnya adabnya ialah kita konsentrate apa yang kita makan tu. Tangan tu biar dulu, tangan tu rehat dulu, konsentrate dulu. Makan, kunyah, telan, baru ambil yang lain. Kadang-kadang kita maknanya belum habis lagi dah ambil dah. Jadi kita dah bergelujuh dari segitu. Yang keempat, tidak mencerca makanan. Ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Ada orang boleh makan pedas, ada orang tak boleh makan pedas, dan berbagai-bagai lagi. Maka tidak seria bagi kita untuk mencerca makanan. Yang keempat, makan berhampiran dengannya, melainkan jika ia terdiri daripada jenis makanan seperti buah-buahan. Tadilah kalau kita makan ramai-ramai tadi, ataupun kita mana satu hidangan, sepatutnya kita ambil mayali yang dekat dengannya, bukan mula dengan yang jauh. Kecuali dia kata memang banyak jenis buah-buahan, maka kita nak yang sana. Itu pun maknanya sepatutnya kita makan yang dekat kita dulu, baru kita ambil yang jauh. Jadi ini ialah adab lah, ya. Ini kebanyakan adab. Makan dengan menggunakan 3 jari, dan sekiranya ada yang jatuh, hendaklah dia mengambilnya. Okey. Maknanya ialah setengah makanan tak boleh lah makan dengan 3 jari. Kalau kita makan nasi dia berkuah, macam mana 3 jari? Maknanya itu ini dicerita di sini. Maknanya dalam budaya yang dialami oleh Ibnu Qudamah ni orang Arab, kan? So maknanya mungkin makan roti, makan tu. Tapi mana nak ceritanya bukanlah kata kempal dengan penuh jari dan suap, dan hendaklah ia mengambilnya dengan selayaknya. Kalau makanan yang jatuh, kebanyakan kita bila jatuh atas meja tak ambil, dianggap kotor. Dianggap kotor. Dan satu hadis menyebutkan bahawa makanan yang jatuh tu kalau kita ambil dan kita tiup, di situlah barakah. Sebut berkat pula. Jatuh tu maknanya bukan, kalau kita ni kalau jatuh tu terus buang. Tapi tu, cuma kalau dah kotor sangat tu maksudnya. Tapi kalau kita makan tempat yang bersih, jatuh pun jatuh mana di situ juga, kan? Yang kelima, tidak meniup pada makanan yang panas. Tidak menghimpunkan buah taman dengan biji atau biji daripada buah-buah lain yang telah dimakan di dalam satu bekas, dan tidak mengumpulkannya pada tapak tangannya. Jadi pada makanan yang panas. Mana kita ni biasanya makan panas, jadi bila panas tu tiup. Ada yang gelojoh lagi, dah panas jadi dah dalam mulut pun dia ditiup. Jadi dah jadi itu dah melampau-lampau. Tapi setengah orang dia tak suka, kecuali benda yang masa panas-panas tu dia suka. Jadi tapi itu sebenarnya tidak elok, dan sebenarnya ikut doktor pun membahayakan, kerana boleh melecur. Tidak meniup pada makanan yang panas. Tadi bahkan butir daripada buah-buahan yang dimakan itu hendaklah dikeluarkan dari mulutnya dan diletakkannya di atas belakang tapak tangannya, kemudian dibuangkannya. Begitu juga buah-buahan yang lain berbiji dan semuanya. Maknanya Rasulullah bila dia makan tamar, dia bukan buka di luar. Kita kalau dia buka, buang biji di luar. Tapi sebenarnya makan tamar ialah sebiji masuk, tergigit, dan masa bawa keluar biji tamar tu
belah belakang. Jadi kita buang belakang, dan diletak di tepi. Maknanya kita buang bijinya di atas jari, di belakang jari, baru kita buang. Jadi barulah kalau kita ambil yang lain, kalau kita bawa keluar dengan tangan dengan biasa, di keadaan biasa, maka air liur kita terlekat sini. Kalau kita ambil benda-benda lain, sudah terkena air liur orang lain makan, dengan dah kena air liur kita, kan? Maknanya dia buat atas belakang tangan, lepas tu baru dia buat. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini, Yang ke apa ni? 6. Tidak meminum air ketika makan kerana ia lebih baik untuk kesihatan. Maknanya setengah orang dia makan, lepas tu minum air, disulami dengan minum air. Makan, lepas tu minum air. Maknanya masa tengah makan tu minum air. Sebenarnya dari segi kesihatan kita tak elok. Kenapa? Pasal apa? Sebenarnya bila kita makan terus minum air itu tak elok. Disulami dengan, ada setengah orang makan 2-3 suap terus air, minum terus air. Jadi tidak elok dari segi kesihatan. Kenapa? Kerana disebutkan bahawa bila makanan kita masuk dalam perut, maka terus berlaku proses itu. Mana asid keluar, asid sulfuric acid yang nak menghancurkan makanan itu telah keluar. Jadi bila kita minum air, asid itu akan sudah menjadi cair, telah mencairkan asid itu. Asid itu tidak tak strong lagi dah. Kenapa? Telah dicampur dengan air. Jadi bila kita makan benda tu duduk proses, jadi kita campur air. Bila asid tu bila campur air, dari kepekatannya, kekuatannya sudah terganggu. Jadi bila dia tak kuat, dia tak dapat menghadamkan makanan itu. Dengan baik. Sepatutnya kita makan setelah hadam semua, dan sebenarnya air itu kalau boleh lewatkan sikit, tapi janganlah lewat sangat. Kadang-kadang saya pun lewat terlupa pula. Jadi tak boleh kena minum air. Kecuali lah kalau berlaku hikap. Kadang-kadang kita makan dia hikap, tercekik, tersedak sampai, jadi itu memanglah kena minum air, jadi ada, tak tahulah betul ke tidak lah, orang kampung kata kalau kita makan lepas tu minum air, dia kata barang kita akan lemah, dia kata. Tak tahulah betul ke tidak. Ini orang kampung punya teori lah, tak tahulah betul ke tak. Kita ni tak ada ladies, tak apalah, cakap sikit. So dia kata kurang power, dia kata. Tak tahulah pula betul ke tidak. Wallahu a'lam. Tidak meminum air ketika makan kerana ia lebih baik untuk kesihatan. Antara adab minum ialah memegang bekasnya dengan tangan kanan, melihat ke dalamnya sebelum minum, dan meminumnya, menghirupnya sedikit demi sedikit, bukan dengan tegukan. Sunat kalau gitu kita ni ambil air belah kanan, lepas tu tengok dalam cawan, tengok dalam gelas, tengok dalam minuman kita. Kadang-kadang kita tak tengok lah, pakai terus saja kerana kita dah sure. Tapi makna itulah benda. Orang yang particular lagi, sebenarnya dia kata kalau dapat minuman, terutama kalau kita pergi kedai ke apa semua, bukan kata tengok dalam, bawah pun dia tengok. Dinasihatkan supaya bawah pun tengok. Terutama kita kalau di rumah kita,
Kalau di rumah kita tak bimbang sangat lah. Tapi kalau makan di kedai sampai di bawah pun dia tengok. Bawah cawan tu dia tengok. Ada kawan saya, dia angkat kan, dia tengok dalam, tengok bawah. Kata pasal apa kau tengok bawah? Dia kata aku nak tengok sama ada bersih ke tidak cawan ini. Satu. Yang kedua, boleh juga berlaku alhamdulillah zalik, bahawa orang taruh macam santau ke apa ke di bawah tu pun boleh berlaku. Jadi ada sebarang benda-benda yang tidak diingini boleh berlaku. Ya? Sebelum minum dan meminumnya, menghisapnya sedikit lah. Cuma kadang-kadang pegang belah kanan ni. Kadang-kadang pegang belah kanan dan belah kanan. Jadi kalau kadang-kadang kita mengamalkan budaya, memang kadang-kadang kita pegang belah kanan. Tapi kalau tangan kita dah makan kotor dan sebagainya, kita rasa macam mana? Kita pegang belah kiri dan kita cuma isyarat saja yang bawah tu kita tekan dengan kanan. Sebenarnya tidak memadai, tidak dipanggil, tidak digelarkan orang tentang minum belah kanan kerana kita menggunakan tangan kiri. Tak apalah bagi saya, tangan kotor ke apa semua ke, gelas kita tak ada orang nak pakai dah, lepas ni pun basuh pun. Cuma kita sayang sangat jangan kotor tu, tak tahu. Kita nak supaya gelas tu cantik tu. Tapi kalau kita pegang belah kanan pun, yang bekas makanan kita pun tak ada orang pakai dah cawan gelas tu pun. Ada orang yang tak pakai lagi? Tak ada dah, dia akan basuh dah pun. Jadi tak apalah kan? Kerana sebenarnya maknanya tidak memadai, tidak mencukupi, hanya dengan isyarat sajalah kan. Sebenarnya hakikatnya kita makan belah kiri lah. Cuma belah kanan ni cuma isyarat saja, sebenarnya tidak mencukupi. Sebenarnya sepatutnya kita semua belah kanan. Diuraikan pada Ali radhiyallahu anhu, berkatanya, minumlah dengan menghisapnya sedikit demi sedikit dan jangan kamu meneguknya dengan satu tegukan sekaligus. Sesungguhnya sakit yang menimpa hati berpunca daripada minum air secara meneguk. Di antara adabnya juga ialah tidak minum dalam keadaan berdiri dan minum dengan 3 kali bernafas. Maknanya kalau kita dapat segelas air, maknanya kita bismillahirrahmanirrahim, teguk, dan kita tidak, Rasulullah tidak bernafas di dalam cawan itu. Maknanya teguk, lepas tu keluar barulah ambil nafas, teguk lagi. Jadi, dan disunatkan satu gelas itu 3 kali buat macam itu. Dan ada seorang ulama tu dia kata, setiap bismillahirrahmanirrahim, bila keluar alhamdulillah, lepas minum alhamdulillah, buat lagi bismillahirrahmanirrahim, setiap nak masuk bismillah, keluar alhamdulillah. Jadi tapi kita tak ada nak amal begitu. Jadi kita kalau nak minum tu bismillah, lepas tu dah habis baru alhamdulillah, okeylah. Tapi ulama tu sampai ke 3 kali tu, 3 kali lah alhamdulillah dan alhamdulillah, bismillah dan alhamdulillah. Sampai begitu sekali dia menjaga. Dan dia kata maknanya kita tidak boleh minum sambil berdiri. Dan kalau kita baca tempat lain, kita tengok maknanya dia akan punca sakit kerana air itu terus masuk ke buah pinggang, terus. Jadi tidak mencerna ke dalam perut kita. Dalam hadis yang sahih menyebutkan bahawa Nabi SAW bernafas dalam bekas minuman sebanyak 3 kali. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta Abi Daud daripada Anas radhiyallahu ta'ala. Jadi bernafas 3 kali. Yang dimaksud dengan Nabi SAW bernafas ketika minum ialah baginda bukan dengan maksud baginda bernafas dalam bekas tersebut. Maknanya dia tidak bernafas itu, dia buat turun dulu, baru dia bernafas. InsyaAllah. Oh, lewat sangat dah kita tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat setakat itu dululah insyaAllah per kali ini.
datang yang baik. Kalau sebarang kebaikan itu dari Allah Taala, kalau kekurangan itu dari kekurangan saya minta ampunan, maaf. Aqulu qawli hadza wa a'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل لنا، اللهم تجعل في ديننا ولا تنقصنا ولا قدرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله العالمين.